Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 10 April bersama saya Zaidi Zubair. Khidmat cemerlang dan kesungguhan kaki tangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Barat Daya Pulau Pinang amat dihargai oleh Kementerian Pendidikan KPM. Perkara itu dinyatakan menterinya Fadlina Siddiq selepas mengadakan kunjungan ke PPD Barat Daya pagi tadi. Kunjungan Fadlina disambut oleh pegawai PPD Barat Daya Syamsul Fairuz Muhammad Noor serta pihak pengurusannya. Dalam kunjungan itu, Fadlina berkesempatan beramah mesra dengan warga kerja PPD terbabit serta para pelajar yang mengunjungi pejabat itu. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Barat Daya dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP menandatangani nota persefahaman kolaborasi strategik dalam usaha menyediakan kemudahan untuk makerspace at balik pulau. Majlis menandatangani perjanjian itu turut disaksikan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Makerspace menyediakan kemudahan teknologi terkini dan perkongsian kepakaran bagi melahirkan generasi muda mahir dalam bidang teknologi. Ia terbuka untuk dimanfaatkan oleh warga pendidik dan murid sekitar balik pulau. Pada majlis yang sama, murid-murid yang menyertai Makerspace turut berpeluang membentangkan inovasi mereka. Jawatankuasa Kawaselia Pendidikan Tahfiz bersetuju untuk menerapkan pendidikan teknikal dan vokasional sebagai subjek di institusi berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, ini akan membolehkan institusi itu melahirkan hufaz yang bukan sahaja mempunyai ilmu agama, malah ilmu teknikal dan vokasional. Supaya kita keluar bukan saja akan menjadi ustaz, bukan jadi imam, tapi orang yang mempunyai kemahiran tangan. Jadi bila kita bertugas di masjid, kita perlu nunggu orang lagi melampu halus, ekor rosak, paip tumbang, kita pun ada orang yang boleh aku. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Iftar Jama'i bersama anak-anak yatim dan anak-anak tahfiz Parlimen Petrajaya di Kuching semalam. Jelasnya, dengan kemahiran itu, hufaz terlibat bukan sahaja dapat membantu masyarakat, malah mempunyai karier yang bersesuaian dengan kemahiran dimiliki. Lebih 1,000 pelajar dalam keluarga B40 menerima sumbangan berupa beg sekolah di Tawau Sabah. Sumbangan bagi membantu mereka yang baru memulakan sesi pembelajaran di sekolah baru-baru ini. Inisiatif itu dikelolakan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kukusan dengan kerjasama warga pendidik dan sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan. Majlis penyampaian disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Rina Jainal. Penerima terdiri daripada pelajar terpilih daripada 9 buah sekolah rendah dan menengah di dalam Dun Kukusan. Menurut Rina, bantuan itu diharap dapat membantu memotivasikan pelajar agar terus cemerlang dalam pendidikan. Tambah beliau, ianya juga dapat meringankan beban ibu bapa yang terdiri daripada golongan B40. Saya rasa happy sebab dapat beg. Dan terima kasih untuk Tuan Puan YB dan para penyumbang. Rasa lebih semangatlah untuk belajar dan happy sebab dapat beg yang cantik, berkualiti. Saya berasa bangga mendapat beg bantuan ni. Saya berterima kasih kepada pihak sekolah kerana telah memilih saya untuk menerima beg. Dan terima kasih kepada YB Rina Haji Zainal kerana sudi sudi untuk mengambil anak-anak didik kami menerima beg sekolah. Bagi kami ini adalah satu penghargaan yang amat-amat kami harapkan kerana kami tahu anak-anak didik kami di sini terdiri daripada anak-anak yang perlu bantuan. Saya harap bantuan seperti ini diteruskan. Diharapkan agar mereka sentiasa bersemangat dan sentiasa sedar bahawa pihak pimpinan sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak sekolah ini daripada segi pendidikan dan kebajikan mereka. Dan diharap juga kepada para ibu bapa dan para penjaga agar melihat inisiatif ini adalah sebahagian daripada keprihatinan kita kepada anak-anak mereka bahawa kita amat mementingkan pendidikan dan kebajikan anak-anak mereka, dan diharapkan juga kepada para ibu bapa dan penjaga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah agar mengambil tahu dan sentiasa update dengan perkembangan anak-anak mereka di sekolah juga.
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan menerima peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada Perpustakaan Negara pada tahun ini bagi pembelian buku termasuk kos perbelanjaan untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Pengarahnya Muhammad Syamsul Baharin Issa berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM207,000 disalurkan kepada 7 perpustakaan cawangan dan 34 perpustakaan desa di seluruh negeri untuk aktiviti pembangunan modal insan. Beliau berkata pihaknya sedang giat menjalankan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan semula jumlah pengunjung ke perpustakaan susulan pandemik COVID-19. Muhammad Syamsul Baharin berkata pihak perbadanan turut mengadakan program secara maya selain membuat siaran langsung di media sosial mengenai aktiviti yang dijalankan di perpustakaan terbabit. Antara aktiviti itu termasuk program bual bicara penulis buku secara maya setiap bulan. Beliau yakin melalui kaedah itu, penulis-penulis terbabit boleh mempromosikan karya mereka. Katanya lagi, pihaknya turut mengadakan perpustakaan bergerak ke sekolah dan agensi mengikut permintaan dengan menggunakan bas yang disediakan. Bersua kembali, tarikh melihat anak bulan Syawal ditetapkan pada petang Khamis 20 April bersamaan 29 Ramadan 1444 Hijrah di 29 lokasi terpilih di seluruh negara. Pejabat penyimpan Muhur Besar Raja-Raja dalam satu kenyataan memaklumkan Majlis Raja-Raja mempersetujui cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Penyimpan Muhur Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh Hari Raya Aidilfitri melalui radio dan televisyen. 29 lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan Syawal. Dodol antara kuih tradisional Melayu Melaka yang masih popular hingga kini lebih mudah dilakukan secara gotong royong. Mengacau dodol turut menjadi antara program tahunan Jawatankuasa Penyelaras dan Pembangunan Dewan Undangan Negeri Japuran RIM mengeratkan silaturahim di kalangan penduduknya yang berbilang kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bagi kawasan RIM, Datuk Khaidirah Abu Zahar berkata, aktiviti itu berjaya mencapai matlamat iaitu memperkukuhkan hubungan masyarakat pelbagai kaum di kawasan berkenaan. Pada masa sama, ia dapat memberi peluang kepada generasi muda untuk mempelajari cara membuat dodol. Ini merupakan satu program yang kita anggap untuk merapatkan juga silaturahim ukhuwah sesama kita di kalangan ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin di dalam DUN kita, pemimpin setempat lah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dan hasilnya nanti kita akan agihkan kepada masyarakat dan juga kepimpinan-kepimpinan untuk bawa balik dalam kampung masing-masing untuk paslah kat rumah nanti. Kami menyertai program ini, program Kacang Dodol. Saya rasa ini kali keempat kami menyertai program ini. Maka program ini kami menyertai untuk memeriahkan lagi lah program ini dan sambil-sambil kita meraihkan kawan-kawan kita yang sambut Hari Raya Aidilfitri. Maka kita sama-samalah dalam memupuk perpaduan kaum. Dengan ini kita dapat mengeratkan silaturahim antara semua kawan. Kita sama-sama merayakan raya seronok macam tu. Kita rasa gembira lah macam tu. Orang Melayu. Dapat bermain kacang dodol pun dengan masyarakat. Ya. Kita dapat belajar lah buat dodol. Sebanyak 11 kawah dodol disediakan pada program gotong royong itu. Program bermula jam 3 petang dan berjaya menghasilkan sebanyak lebih 1,000 mangkuk dodol. Dodol itu kemudiannya disumbangkan kepada beberapa pusat kebajikan selain masjid dan surau serta golongan kurang berkemampuan dalam DUN berkenaan.
Ramadan antara bulan ketika ramai yang tampil membantu golongan gelandangan. Terbaru, Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Goldwing Malaysia G20 juga tidak ketinggalan tampil menyantuni 300 gelandangan di Caukit Ibu Negara. Menurut Presidennya, Datuk Sulaiman Samian, pihaknya mengambil kesempatan untuk menyantuni gelandangan di ibu kota sempena bulan Ramadan dengan harapan dapat memberi sedikit keceriaan kepada golongan terbabit. Katanya, selepas 2 tahun negara terkesan dengan pandemik COVID-19, golongan ini juga layak mendapat perhatian seperti golongan asnaf yang lain. Kita bersama-sama dengan rakan-rakan mengumpulkan sedikit dana untuk kita buat program ini secara berkala dan berterusan. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mana bulan yang dituntut untuk kita, salah satu pahala besarnya adalah bersedekah. Dengan cara ini kita yakin dan percaya bukan sahaja mereka dapat berkongsi rezeki dengan kita, tapi mereka juga dapat sedikit meringankan beban mereka. Ujarnya, selain makanan, sumbangan alat tulis juga diberikan kepada anak-anak gelandangan supaya mereka dapat terus belajar dan tidak tercicir dalam pendidikan. Pada masa sama, beberapa NGO lain turut mengadakan kerja kebajikan seperti menggunting rambut, menghulurkan sumbangan wang dan barangan keperluan kepada golongan gelandangan terbabit. Di Klang, Selangor, komuniti Kampung Idaman Pandamaran bersama 30 ahli NGO jalan terus mengadakan program singgah sahur dengan menyantuni kaki tangan kerajaan yang berkhidmat pada waktu malam sepanjang Ramadan. Menerusi program yang bermula jam 2 pagi itu, sebanyak 180 pak makanan diagihkan di beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Antaranya Balai Polis Pandamaran, Balai Bomba Pelabuhan Klang dan Pejabat Daerah Jabatan Pertahanan Awam JPAM Klang. Kita hari ini ialah berkongsi rezeki. Itulah objektif paling utama, berkongsi rezeki. Dan juga selain daripada itu juga kita menghargailah pengorbanan petugas-petugas yang maknanya bekerja 24 jam tanpa mengira bulan, masa kan. Jadi inilah sedikit tangga penghargaan kami kepada mereka semua, insya-Allah. Program ini juga turut menyantuni anggota polis trafik yang sedang menjalankan tugas sekatan jalan raya dengan menghulurkan juadah makanan untuk bersahur. Laporan luar negara bertujuan bagi mempromosi kawasan mereka, sebuah pekan terpencil di Jepun menawarkan khidmat yang tidak pernah dibuat orang, khususnya secara terbuka, iaitu menjual daging beruang liar bagi memudahkan urusan jual beli dibuat menerusi mesin layan diri. Yang pasti, mesin layan diri menjual daging beruang liar ini hanya terdapat di Semboku, 400 km utara Tokyo. Menurut penjualnya, daging beruang itu dibekalkan oleh pemburu tempatan. Ia dilakukan mereka dengan memasang perangkap di sekeliling pekan itu atau di kawasan hutan. Penjualnya juga berharap tindakannya itu mendorong pelancong yang berminat untuk merasai daging beruang liar akan datang ke bandar Semboku. Mesin layan diri ini diletakkan oleh pemiliknya bersebelahan restorannya berhampiran stesen kereta api Tazawako. Turut ditawarkan daging lembu tempatan. Setiap daging beruang liar berharga RM2,200 atau RM73.28 untuk 250 gram. Menurut penjual terbabit, langkah itu adalah satu cara mengawal pembiakan beruang liar. Ini kerana beruang liar mungkin boleh menjadi berbahaya jika ia datang ke kawasan perumahan. Yang pasti, walaupun daging beruang liar itu habis awal, ia tidak akan ditambah kerana perlu menunggu musim berburu berikutnya. Gajah paling popular di Pakistan mula menunjukkan tanda pulih selepas menerima rawatan lanjut. Gajah itu yang dikenali sebagai Nur Jihan menjalani beberapa siri pembedahan termasuk di bahagian gadingnya hujung tahun lalu. Pakar veterina yakin Nur Jihan akan sembuh. Terbaru, ia sudah pun menunjukkan keupayaannya untuk berdiri bagi memastikan keadaan itu tidak membahayakan dirinya. Bantuan daripada kren masih diperlukan. Nur Jihan, 17 tahun, mempunyai berat 3.5 tan. Di Pakistan, ia ditempatkan di Karachi dan tinggal bersama adiknya Madhubala sejak dibawa dari Tanzania lebih sedekat lalu. Menurut pakar veterina, pihak berkuasa setuju memindahkan Nur Jihan dan Madhubala ke Taman Safari supaya mereka mampu mempunyai ruang lebih besar. Ia juga diharap dapat membolehkan mereka berkawan dengan 2 lagi gajah dari zoo lain yang akan turut ditempatkan di situ. Pihak berkuasa Taman Safari bagaimanapun berkata, beberapa perubahan besar perlu dibina di taman itu bagi memastikan ia mampu menerima 4 ekor gajah sekaligus.
Pengunjung mula beratur panjang di Taman Botanikal New York bagi menyaksikan bunga terbesar dunia mekar sekali dalam tempoh 4 atau 5 tahun. Ia dipanggil Amorphophilus titanium atau bunga bangkai, ekoran bau busuk yang dikeluarkannya sepanjang ia mekar selama 24 hingga 36 jam. Seperti juga bunga Rafflesia yang terkenal di Malaysia, tujuan bunga bangkai ini mengeluarkan bau busuk bagi menarik penda bunga yang memakan bangkai haiwan. I've actually never heard about this flower before. So just the fact that I've never heard about it and this just grows in the wild somewhere, it's just so incredible. Like nature's magical. Bunga bangkai mampu membesar hingga 12 kaki tinggi. I think what was so impressive was the scale. Is when you walk up to it, you're like, okay, it's a flower. There's tons of orchids and things going on, and just seeing something so large it kind of takes your breath away, and it's really impressive. Bunga ini mula mekar di Taman Botanikal New York pada tahun 1937 dan kemudian pada tahun 1939. Selepas itu, ia tidak pernah mekar lagi sehinggalah pada tahun 2016 atau hampir 80 tahun kemudian. Sukan, bola sepak Liga Super. 17 gol terhasil pada aksi yang membabitkan 4 perlawanan semalam. Johor Darul Takzim JDT terus mengukuhkan cengkaman di tangga teratas apabila berpesta gol ke atas Kedah Darul Aman KDA 6-0. Kelebihan selaku tuan rumah turut dimanfaatkan 3 lagi pasukan. Selangor mengalahkan Kelantan 3-0, Terengganu menewaskan Kuching City 2-0, manakala Penang menundukkan PDRM 4-2. Pertembungan dua pasukan tangga teratas JDT menentang Kedah yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim nyata menjadi tumpuan. Meskipun bertungkus lumus, mengekang asakan JDT pada babak pertama, benteng akhir Kedah tetap dibolosi menerusi jaringan Fernando Forestieri pada minit ke-23. Separuh masa kedua, Kedah mula hilang punca. Hanya 3 minit perlawanan bersambung, JDT menjaringkan gol kedua menerusi tandukan Feroz Baharudin. 2 minit kemudian menyusul gol ketiga tuan rumah menerusi Oscar Aribas gara-gara kesilapan benteng Kedah. Masuk minit ke-53, sepakan penalti yang dihadiahkan pengadil selepas asakan keras ke atas Bergson De Silva. Disempurnakan sendiri pemain Brazil itu untuk kedudukan 4-0. Minit ke-69, JDT sekali lagi mendapat sepakan penalti. Bagaimanapun set piece yang dilakukan Forestieri yang membuka ruang buat Arif Aiman Hanafi menyudahkannya dibatalkan pengadil selepas sayap lincah itu bergerak awal ke dalam kotak penalti. Tumpuan Arif Aiman nyata tidak terjejas, malah menampilkan kemahiran yang memukau untuk menyumbang gol kelima JDT pada minit ke-77. Masih belum puas, JDT melengkapkan kemenangan 6-0 menerusi rembatan pemain ganti Leandro Velasquez ketika permainan berbaki 4 minit. Selepas 8 perlawanan, JDT mencatat rekod bersih mengumpul 24 mata dengan rekod jaringan tertinggi 36 gol. Kedah pula turut ke tangga ketiga kekal 16 mata. Kedudukan tangga kedua kini kembali dirampas Selangor susulan kekalahan Kedah di Iskandar Puteri. Ia juga dibantu kemenangan 3-0 Selangor ke atas Kelantan dan skuad kendalian Tang Jehu kini mengumpul 19 mata, 5 mata di belakang JDT. Pertemuan Selangor menentang Kelantan berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-28 menerusi penyerang Colombia, Iron Delval yang menyempurnakan hantaran ketua pasukan Brandon Gunn. Kekal 1-0 pada babak pertama, aksi selepas rehat lebih rancak dengan cubaan Kelantan bangkit. Bagaimanapun Selangor mengukuhkan kedudukan menerusi pemain gantian Rauf Salifu pada minit ke-80. Kesilapan penjaga gol pelawak Muhammad Rozaimi Rahmat pada minit-minit akhir permainan memudahkan Rauf menjaringkan gol kedua peribadinya. Ini kekalahan kedua berturut-turut Kelantan yang kini dilatih Reza Zamri Yahya menggantikan jurulatih Korea Selatan Choi Mun-sik yang direhatkan. Sementara itu, Terengganu melonjak ke tangga kelima apabila mengalahkan Kuching City 2-0. Penonton tuan rumah di Stadium Sultan Zainal Abidin, Gong Badak, nyata ceria dengan ketangkasan Jordan Mintah yang menjaringkan kedua-dua gol. Penyerang Ghana itu meletakkan Terengganu di depan pada minit ke-22. Minit ke-53 menyusul gol kedua Mintah, juga jaringan keempat peribadinya musim ini.
Bagi kucing, ini kekalahan kali ke-6 selepas 8 perlawanan untuk kekal di tangga ke-12 dengan 4 mata. Di Stadium Bandaraya, Penang bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan PDRM 4-2. Pelawak di depan seawal minit ketiga menerusi Marcus McCauley yang menghukum kecuaian benteng Penang. Jaringan sendiri pemain PDRM James Akwasa pada minit ke-11 kembali mengikat kedudukan 1-1. Sebelum giliran Penang di depan, hasil jaringan Suni Saat 6 minit berselang. Tidak mudah mengalah, PDRM menyamakan kedudukan 2-2 menerusi ketua pasukan Azmi Muslim pada minit ke-20. Begitu pun rentak PDRM mula terjejas selepas kehilangan Fadi Mahmud yang dilayangkan kad merah 5 minit sebelum rehat. Penang memanfaatkan kepincangan lawan apabila menambah gol ketiga pada minit ke-69, sekali lagi menerusi Suni. Minit-minit akhir permainan, tuan rumah memastikan kemenangan 4-2 hasil jaringan Rahmat Makasuf. Penang kini mengumpul 8 mata di tangga ke-8 dipisahkan 2 mata di belakang PDRM di kedudukan ke-7. Jago golf Sepanyol Jon Rahm berjaya melepasi tekanan apabila menjuarai Golf Masters. Meskipun bukan bermula pada kedudukan pendahulu sebaik pusingan akhir bermula, Rahm bangkit dengan mencatat 3 di bawah par untuk jumlah 12 di bawah par 276 pukulan dan bergelar juara. Pendahulu sebelum itu, Brooks Koepka sekadar mencatat 3 di atas par. Beza 4 pukulan dengan Rahm dan terpaksa menamatkan permainan di tempat kedua. Turut berkongsi kedudukan sama pemain veteran Phil Mickelson. Penampilan Mickelson agak luar biasa kali ini, terutama pada pusingan akhir apabila dia mencatat 7 di bawah par. 1 pukulan di belakang untuk tempat keempat milik 3 pemain, Russell Henley, Patrick Reed dan Jordan Spieth. Ini juga kali pertama Rahm menjuarai Golf Masters. Kejohanan menawarkan hadiah wang tunai $15 juta Amerika. Visual pedati yang akan digunakan oleh Raja Charles sempena pertabalan baginda sebagai Raja Baharu Britain bulan depan mengakhiri buletin didik malam ini. Ia yang berukuran 7 meter panjang dan berat 4 tan memerlukan 8 ekor kuda menariknya. Saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum.